Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Okay, hari ini kita akan sambung unit 6 iaitu pengukuran. Hari ini kita akan belajar tentang macam mana cara nak mengira isi padu cecair dan juga isi padu pepejal yang tidak sekata. Okay, yang pertama isi padu cecair. Okey, sebelum tu isi padu cecair ni kita menggunakan unit mililiter ataupun liter. Okey, tapi hari ini kita akan fokuskan kepada penggunaan unit mililiter. Okey, jom kita tengok situasi ni. Apakah alat yang sesuai untuk mengukur isi padu cecair? Isi padu cecair boleh diukur menggunakan silinder penyukat dan juga bikar. Okey, ini ialah silinder penyukat dan ini pula ialah bikar. Lim, Langgi dan Aisyah mengambil ukuran isi padu susu kotak. Okey, jadi ketiga-tiga mereka memasukkan susu kotak tadi ke dalam silinder penyukat. Okey, yang pertama, Lim menyatakan isi padu susu kotak ialah 210 ml. Kerana Lim melihat daripada atas. Langgi pula mengatakan isi padu air kotak ialah 190 ml kerana dia melihat daripada bawah. Manakala Aisyah menyatakan isi padu susu kotak ialah 200 ml kerana dia melihat secara terus pada meniskus air. Okey, pendapat awak semua, bacaan isi padu siapakah yang betul dan kenapa? Okey, bacaan yang betul ialah Aisyah. Kerana kedudukan matanya berada pada aras meniskus. Okey, tengok ni adalah pandangan mata Aisyah pada silinder penyukat. Apakah itu meniskus? Meniskus ialah permukaan cecair di dalam sesuatu bekas yang kelihatan berlekuk. Okey, boleh tengok dekat gelas masing-masing. Tengok yang berlekuk sikit tu. Itulah meniskus. Jadi, bila kita nak ambil bacaan isi padu cecair yang tepat, kita perlu tengok terus pada meniskus itu. Okey, tengok kat sini. Yang garis hijau tu, itulah bacaan yang tepat. Tengok mata dia terus pada meniskus. Jadi, bacaan yang tepat ialah 19.70 ml. Okey, tengok gambar rajah ni. Yang pertama tu, berapa isi padu cecairnya? 7 ml. Gambar kedua pula 38 ml. Gambar ketiga 34 ml dan gambar yang terakhir 20 ml. Okey, seterusnya kita akan mengetahui cara untuk mengukur isi padu pepejal yang tidak sekata. Isi padu pepejal tidak sekata boleh ditentukan melalui kaedah sesaran air. Isi padu air yang tersesar bersamaan dengan isi padu objek. Okey, tengok tu gambar rajah itu. Kita masukkan air ke dalam sebuah bikar. Lepas tu kita masukkan batu ke dalam bikar tersebut. Jadi, isi padu air yang tersesar itu ialah isi padu batu. Okey, jom kita tengok dengan lebih mendalam. Ini adalah kaedah pertama. Okey, kaedah pertama, kita masukkan air ke dalam silinder penyukat. Lepas tu, catatkan bacaan isi padu awal. Okey, tengok gambar yang pertama, bacaan isi padu awal dia 20 ml. Okey, selepas itu kita masukkan batu ke dalam silinder penyukat itu. Okey, bacaan pada silinder penyukat berubah. Sekarang bacaan pada silinder penyukat ialah 30 ml. Okey, cara mengira isi padu batu, bacaan isi padu akhir iaitu 30 ml tolak dengan bacaan awal iaitu 20 ml. Jadi, 30 ml tolak 20 ml, kita dapat 10 ml. Jadi, 10 ml ni ialah isi padu batu. Okey, tengok gambar rajah ini dengan lebih jelas. Okey, isi padu awal air tanpa apa-apa objek, 30 ml. Lepas kita masukkan batu, isi padu akhir menjadi 40
ml. Okay, nak tahu isi padu batu, 40 ml tolak 30 ml. Jadi, isi padu batu ialah 10 ml. Macam mana pula dengan gabus? Gabus adalah objek yang sangat ringan. Kalau kita masukkan dalam air, dia akan terapung. Jadi, kita tak boleh membuat kaedah sesaran air. Okey, cara untuk mengira isi padu gabus ialah pertama, langkah yang sama. Kita masukkan air ke dalam silinder penyukat dan catatkan bacaannya. Okey, 50 ml. Lepas tu, kita ambil, bahan P tu objek yang berat. Kat sini, kita ambil contoh batu. Kita masukkan batu, kita pun dapat isi padu air 60 ml. Okey, lepas tu, kita ikatkan gabus tu pada benang yang sama yang kita ikat batu tu. Gabus tu adalah bahan Q. Lepas tu, kita masukkan sekali lagi ke dalam silinder penyukat. Jadi, nilai isi padu pada silinder penyukat sekarang ialah 62 ml. Untuk mengira isi padu gabus, kita ambil isi padu last sekali, yang terakhir iaitu 62 ml. Kita tolakkan dengan isi padu air bercampur dengan bahan pemberat iaitu 60 ml. Maka isi padu gabus ialah 62 ml tolak 60 ml menjadi 2 ml. Isi padu gabus ialah 2 ml. Kita tengok contoh kat sini. Pertama, isi padu air tanpa apa-apa objek, air saja 20 ml. Lepas tu kita masukkan batu. Sekarang isi padu air menjadi 35 ml. Lepas tu, kita ikatkan gabus pada benang yang sama kita ikatkan batu dan kita masukkan sekali lagi ke dalam air tadi. Bacaan terakhir pada silinder penyukat ialah 40 ml. Isi padu gabus iaitu benda ringan ni bersamaan dengan bacaan akhir 40 ml tolak bacaan isi padu air bercampur batu iaitu 35 ml. Isi padu gabus ialah 5 ml. Kita teruskan kepada kaedah yang kedua menggunakan tin urika. Kat sini bahan yang diperlukan ialah tin urika dan juga silinder penyukat. Isi padu air yang tersesar bersamaan dengan isi padu batu. Kita tengok gambar sebelum. Kita masukkan air ke dalam tin urika. Masukkan sehingga sampai ke muncung dia tu. Lepas tu, kita masukkan batu ke dalam tin urika. Jadi, air akan keluar ikut muncung tin urika ke dalam silinder penyukat. Lepas tu, kita tengok air yang tersesar ke dalam silinder penyukat itu ialah isi padu batu. Jom kita tengok contoh kat sini. Sebelum kita masukkan batu, yang penting pastikan air itu betul-betul berada pada muncung tin urika. Lepas tu kita masukkan batu. Jadi air akan keluar ikut muncung. Lepas tu kita catatkan bacaan pada silinder penyukat. Kita dapat 30 ml. Maka isi padu batu ialah 30 ml. Tengok kat sini. Kita masukkan batu ke dalam tin urika. Bacaan pada silinder penyukat ialah 46 ml. Maka isi padu batu bersamaan dengan isi padu air yang dikutip dalam silinder penyukat, iaitu 46 ml. Terima kasih semua. Jika ada soalan, boleh terus bertanya. Kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum.